Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Izalatu al-Iltibas bitawdihi ahkamil haidhi wal istihadati wal nifas karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib rahimahullah hafizahullah subhanahu wa ta'ala anjurang jabatan jabatan mufti kerajaan negeri Sembilang. Jazahumullahu anna khaira. Kita sekarang ni siri yang ke-21. Daripada asalnya kita buat 20 siri sahaja pada asal. Ni kita buat tambahan sedikit sehingga habis kitab insya-Allah. Dan mungkin masa kita tidak sama dengan masa sebelum daripada ni, mungkin kita buat setiap hari sehingga khatam. Mungkinlah. Tapi masa yang sama masa daripada pukul 5 hingga pukul 6 lah lebih kurang. Baik. Kita tengok muka surat 71 muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-babul tsalits an-nifas. Bab yang ketiga adalah nifas. Wa fihi faslan. Dalam bab ini ada dua fasal. Al-faslul awal wa fihi mabahathan. Fasal yang pertama ada dua perbincangan, dua perbahasan. Al-mabahathul awal ta'rifun nifas. Perbahasan yang pertama adalah definisi nifas. Al-mabahathul thani, perbahasan yang kedua adalah fima yufariqul haidha wan nifas, ataupun fima yufariqul haidhu an nifas, pada perkara yang membezakan haid dengan nifas. Maksudnya perbezaan di antara haid dan nifas. Al-faslul tsani, fasal yang kedua adalah suwarul mustahadati fil nifas wa fihi mabahathan. Rupa ataupun bentuk-bentuk perempuan mustahadah fil nifas. Yang sebelum ni kita bincang adalah mustahadah fil haid. Jadi nanti kita akan bincang pula al-mustahadah fil nifas. Yang mana al-mustahadah fil nifas dia ada dua perbahasan. Al-mabahathul awal, perbahasan yang pertama adalah fil mustahadati ghairil mutahayyirah, mustahadah yang tidak mutahayyirah. Al-mabahathul tsani, perbahasan yang kedua adalah fil mustahadatil mutahayyirah. Okey, kita ada mustahadah ghairul mutahayyirah dan mustahadah al-mutahayyirah fil nifas. Sebagaimana dalam bab haid pun sama, sebagaimana dalam bab haid terbahagi kepada dua, begitu juga dalam bab nifas terbahagi kepada dua. Okey, kita tengok muka surat 73. Al-mabahathul awal, perbahasan yang pertama. Okey, perbahasan yang pertama ta'rifun nifas, definisi nifas. Baik. Katanya an-nifasu lughatan al-wiladah. Nifas pada lughah, pada bahasa Arab, fi lughatan ay fi lughatil ataupun fil lughatil arabiyyah, pada penggunaan dalam bahasa Arab dengan makna al-wiladah, dengan makna bersalin, dengan makna beranak. Itu nifas dalam bahasa Arab. Baik, wa syar'an, dan pada syarak, huwa ad-damul khariju ba'da faraghir rahim min jami'il haml wa qabla inqida'i aqalli tuhri min al-wiladah. Manakala pada syarak, maksudnya mengikut istilah ulama, nifas ni ialah darah yang keluar, darah yang keluar. Okey, nifas adalah darah yang keluar ba'da faraghir rahim, setelah kosong rahim, setelah kosong rahim. Jadi bermakna sebelum daripada kosong rahim bukan darah nifas. Darah yang keluar sebelum daripada bersalin, darah yang keluar bersama dengan anak, bukan darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosong rahim min jami'il hamli, daripada sekalian kandungan. Maksudnya kalau orang tu mengandung kembar, biar tubik baka. Selama mana perut belum lagi kosong daripada kandungan, selama itulah dia darah yang keluar bukan lagi dikirakan sebagai darah nifas. Okey, ini mengikut mazhab Imam Syafi'i.
Dan wa qabla inqidha'i aqalli tuhri min al-wiladah, dan sebelum daripada selesai sekurang-kurang suci daripada bersalin. Maksud dia sebelum selesai sekurang-kurang suci, maksud sekurang-kurang suci di sini adalah 15 hari. Maksudnya daripada bersalin sehingga keluar darah, jangan ada suci 15 hari di situ. Kalau ada suci 15 hari di situ, darah yang keluar selepas daripadanya dikirakan sebagai darah haid, bukan sebagai darah nifas. Okey, betul tak gitu? Betul Sebagai contoh, seorang perempuan lepas daripada dia melakukan operasi ataupun pembedahan, sebagai contoh, dia lepas daripada pembedahan, darah dak tubik selalu melalui farak dia. Darah dak tubik selalu. Selang beberapa hari baru keluar. Maka kita kena tengok selang beberapa hari baru keluar saat itu, daripada tempoh dikeluarkan anak daripada perut dia, okey, daripada tempoh dikeluarkan anak daripada perut dia sehingga keluar darah saat itu 15 hari ataupun tidak. Kalau 15 hari ke atas, maka darah yang keluar bukanlah darah nifas, bukan darah haid. Perempuan itu tidak ada darah nifas. Tapi kalau tidak sampai 15 hari, maka darah yang keluar itu adalah darah nifas. Katakanlah lepas daripada dia operate, lebih kurang dalam 4 hari ataupun 5 hari keluar darah melalui kemaluan dia, maka darah itu dikirakan sebagai darah nifas. Sebab tu dia baginda wa qabla inqidha'i aqalli tuhri min al-wiladah, dan sebelum selesai sekurang-kurang suci. Okey, maksud sekurang-kurang suci dia? Maksud sekurang-kurang suci di sini? 15 hari 15 malam minal wiladah, daripada kelahiran. Okey, cuba kita tengok nota kaki dulu. Falau lam tarad damah illa ba'da mudhi 15 yawman fa akthar fala nifas laha. Sekiranya perempuan itu tidak melihat darah melainkan setelah daripada berlalunya 15 hari ke atas, maka tidak ada nifas baginya. Selepas daripada bersalin, okey, selepas daripada bersalin, jadi tak ada darah melainkan setelah daripada 15 hari bersalin baru keluar darah, maka perempuan ini tidak ada nifas baginya. Okey, jelas. Katanya fayahillu lizzauji an yastamti'a biha qabla ghusliha aw tayammumiha kal junub. Maka halal bagi suami. Halal di sini dengan makna lawang dia haram. Berarti mana halal di sini lawang dia haram. Halal bagi suami an yastamti'a biha, mengambil istimta' dengan isteri. Dia istimta' ni dia bukan hanya merujuk kepada bersetubuh. Bukan lebih dari, maksudnya bukan luah daripada perkataan bersetubuh. Istimta' dengan apa yang di antara pusat dan lutut. Ada pun hak yang lebih daripada pusat dan lutut, daripada pusat ke atas, daripada lutut ke bawah, hak tu perempuan ketika darah istihadah dan ketika darah haid dan ketika darah nifas, hak tu jelas boleh. Apatah lagi ketika suci. Jadi perempuan tu dia mengambil hukum perempuan suci. Apabila mengambil hukum perempuan suci, halal bagi dia istimta' dengan dia. Sehingga kan halal bagi dia setubuh. Halal bagi suami dia bersetubuh dengan dia. Okey, boleh faham? Kita rakyat halal, kita cerita hukum halal ataupun haram ketika ni, hukum dia halal. Okey, sebab dia halal kerana ketika tu perempuan ni bukan haid dan bukan nifas. Okey, boleh faham? Soal boleh mendatangkan mudarat ataupun tidak, itu nombor 2. Mungkin ada orang mendatangkan mudarat, maka haram daripada sudut mendatangkan mudarat. Mudarat la darara wala dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Tapi ada orang puan hak jenis kerah, maksudnya dia tak ada masalah. Lepas beranak setubuh lalu pun apa. Sebagai contoh, kita kata sebagai contoh, kan manusia sama ke tak? Manusia tak sama. Maka kalau katakanlah suami dia nak bersetubuh ketika tu, boleh ke tak? Halal. Tapi bukanlah dituntut lain tu. Okey, boleh faham? Halal lawan dia benda haram. Tidak haram, tidak berdosa. Cuma kalau ia mendatangkan mudarat, maka tak boleh. Okey, boleh faham? Jadi kalau tidak mendatangkan mudarat, maka tidak menjadi masalah. Katanya dia, kata dia, wa aqallu zamanin nifasi lahdah wa aktharuhu 60 yawman wa ghalibuhu 40. Katanya dalam perbincangan berkenaan dengan nifas, kita ada bincang berkenaan dengan tempoh nifas.
tempoh nifas, dia ada sekurang-kurang nifas, ada sebanyak-banyak nifas, dan ada kebiasaan nifas. Baik. Katanya wa aqallu zamanin nifas, dan sekurang-kurang zaman nifas, tempoh nifas, sekurang-kurang tempoh nifas adalah lahzah. Apa dia lahzah? 1 detik. Maksud benda 1 detik, maksudnya selepas daripada bersalin ada darah, walaupun sedikit, walaupun setitik, walaupun sekejap, maka darah tersebut adalah darah nifas. Dia berbeza dengan darah haid. Darah haid mesti kena cukup sehari semalam. Kalau tak cukup sehari semalam, bukan darah haid. Darah nifas tidak ada sekurang-kurang nifas, dengan maksud apabila ada je darah setelah daripada perempuan itu bersalin, maka darah itu dinamakan sebagai darah nifas. Okey, boleh. Manakala sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Andai kata seorang perempuan setelah daripada hari yang ke-60 masih lagi ada darah, dan darah itu bersambung di antara hari yang sebelum daripada 60 dengan hari yang ke-60, sebelum hari ke-60 dengan hari yang selepas daripada 60, maka bermakna perempuan itu telah mempunyai darah istihadah fin nifas. Betul tak gitu? Okey. Manakala kebiasaan nifas wa ghalibuhu arba'una. Kebiasaan nifas adalah 40 hari. Okey. Kebiasaan nifas adalah berapa hari? 40 hari. Kita kena faham kebiasaan nifas 40 hari. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, 40 hari ni kebiasaan nifas, bukan sebanyak-banyak nifas. Walaupun ada sebahagian ulama mengatakan bahawasanya sebanyak-banyak nifas adalah 40 hari. Tetapi mazhab Imam Syafi'i tidak. Sebab itulah kita dapati bahawasanya ada perempuan selepas daripada hari ke-40 masih lagi ada darah. Ada orang perempuan sampai 45. Jadi mengikut mazhab Imam Syafi'i, sampai ke 45 ke 46 ke 47, selama mana tidak lebih daripada 60, kesemua darah tersebut adalah darah nifas. Baik. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita faham sekurang-kurang nifas 1 lahzah, sebanyak-banyak nifas 60 hari, kebiasaan nifas 40 hari, maka kita kena faham bahawasanya boleh perempuan didatangi nifas sebanyak 30 hari. Boleh perempuan didatangi nifas sebanyak 35 hari. Boleh perempuan didatangi nifas sebanyak 45 hari. Cuma kebiasaan adalah 40 hari. Dan perempuan yang keguguran, dia perempuan yang keguguran, setelah daripada keguguran, darah yang datang setelah daripada keguguran juga nifas. Dan biasanya perempuan yang keguguran, dia tidak lama nifas dia, seperti mana perempuan yang bersalin. Okey, jelas. Katanya wahuma ay as-sittuna wal arba'un, 60, wahuma kembali kepada ay as-sittun wal arba'un, 60 dan 40 tu mahsubani minal wiladati in kharaja aqibal waladi dam. Dihitung akan dia daripada bersalin jika keluar selepas daripada anak darah. Kalau anak keluar lalu lepas daripada kalau darah keluar lalu lepas daripada keluar anak, maka 60 ataupun 40 dikira daripada mana? Daripada keluarnya anak. Okey jelas. Dikira daripada keluarnya anak. Tapi amma idza lam yakhruj aqibahu dam wa ta'akhkhara 10 ayyam ataupun wa ta'akhkhara ad-dam 10 ayyam مثلا فإنها في هذه العشرة الأيام حكمها حكم الطاهرات. Adapun apabila tidak keluarlah selepas daripada anak darah dan lewat keluar darah,
Contoh selama 10 hari. Lepas daripada bersalin, dak terbit darah lalu 10 hari baru keluar darah. Ini sebagai contoh lah, masalah sebagai contoh. Fa innaha fi hadhihi al-'asharati al-ayyam ataupun fi hadhihi al-'asharati al-ayyam hukmuha hukmu at-tahirat. Maka sesungguhnya perempuan ini di dalam 10 hari hukumnya adalah hukum perempuan yang suci. Faham? Lepas daripada perempuan saat itu bersalin, dak terbit lalu darah. Dak terbit selalu darah. Mang, lepas daripada bersalin dak terbit benda? Dak terbit darah. Selang beberapa hari, tak sampai 15 hari lah, terbit darah. Daripada bersalin sehingga keluar darah, dia mengambil hukum perempuan yang suci. Fatalzamuhul ibadatu wa ghairu dhalik. Wajib, lazim akan dia oleh ibadat, dan selain daripada demikian itu, selain daripada ibadat. Benda selain daripada ibadat, iaitu wajib dia kena mandi. Mandi benda dipanggil mandi wiladah. Faham? Mandi wiladah diwajibkan ketika perempuan tidak keluar darah nifas. Tetapi kalau perempuan tu keluar darah nifas, maka tidak wajib dia mandi wiladah. Jelas? Okey. Katakanlah 10 hari lepas daripada bersalin, baru keluar darah. Okey, darah tu darah nifas tak lagi? Darah nifas tak? Ha? Sebab apa nifas? Sebab tidak lebih daripada ataupun tidak sampai 15 hari tempoh daripada bersalin hingga keluar darah. Okey, 60 hari saat itu, permulaan 60 hari dikira permulaan keluar darah ke ataupun daripada bersalin? Dalam masalah ni sebenarnya ulama mazhab Imam Syafi'i berbeza pandangan. Pandangan mu'tamad adalah 60 hari dikira daripada bersalin. Tapi hukum dia tidak dikira daripada bersalin. Okey, bila hukum dikira daripada keluar darah. Hukum nifas bila hukum nifas daripada keluar darah. Tapi 60 hari dikirakan daripada bersalin. Okey, boleh faham? Sebab itulah dia kata lagu mana? Fatakunus sittin, maka adalah 60 saat ni tu. Ataupun hak yang lebih tepat kena kata fatakunus sittun. Isim takun. Maka adalah 60 saat ni tu mahsubatan, dihitung minal wiladati, daripada bersalin. Adadan nisbah bilangan. Bilangan 60 kena ambil daripada bersalin. La hukman, tidak hukum. Hukum bukan daripada bersalin, hukum nifas itulah. La hukman, tidak hukum, hukum nifas. Hukum nifas diambil daripada mula keluar darah. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham tak? Jelas, ha? Sebab itulah dikatakan ni, daripada bersalin hingga keluar darah, kalau tak keluar celah tu, dia mengambil hukum perempuan suci. Faham tak lagi? Lepas itu keluar darah. Okey, keluar darah tu, okey, permulaan hukum nifas di situ. Tetapi permulaan penghitungan, permulaan hitungan 60 ataupun 40 daripada mana? Daripada bersalin. Okey, boleh faham? Itu dipanggil benda 60 ataupun 40 saat itu dihitung daripada bersalin, nisbah kepada bilangan, tetapi tidak nisbah kepada hukum. Habis. Katanya wala yusamma nifasan illa idza faragha ar-rahim min jami'il haml. Tidak dinamakan sebagai nifas melainkan apabila kosong rahim daripada sekalian kandungan. Katanya faddamul khariju lil hamili bisababil wiladati qabla infisali jami'il haml wa in ta'addad 'anil rahim yusamma talqan. Darah yang keluar bagi perempuan yang mengandung dengan sebab bersalin. Darah yang keluar bagi perempuan yang mengandung dengan sebab bersalin qabla infisali jami'il haml, sebelum bercerai, berpisah sekalian kandungan, wa in ta'addad, walaupun banyak berbilang, kembar ke, sebagai contoh. Sebelum berpisah sekalian kandungan anir rahim, daripada rahim, yusamma, dinamakan darah tersebut talqan, darah sakit bersalin. Darah yang keluar daripada perempuan yang hamil dengan sebab bersalin. Dengan sebab dia bersalin. Maksud nak beranak dah. Tapi sebelum daripada selesai, sebelum daripada bercerai sekalian kandungan itu daripada rahim, darah tersebut dinamakan sebagai darah talq. Wa hukmuhu, dan hukumnya, hukum darah talq adalah kadamil istihadah, seperti darah istihadah. Okey, boleh faham? Apa maksud seperti darah istihadah? Ia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Fayalzamuha, maka wajiblah perempuan tersebut fihi, kembali kepada fi damil talq,
at-ta'sib kena balut, wat-taharatu kena bersuci, was-salatu dan kena sembahyang. Sebab tidak ada perkara yang menggugurkan sembahyang dia. Okey. Katanya wala yahrumu 'alaiha ma yahrumu 'alal haidhi hatta al-wat'i. Dan tidak haram atasnya setiap perkara yang haram atas perempuan yang haid sehingga wati. Tak ada masalah, boleh. Suami dia nak, wati dia. Tadi kita cerita dah lagi. Kita cerita dah kan. Katanya amma ma yakhruju la bisababil wiladati fa haidun bi syartih. Adapun barang yakni darah yang keluar bukan dengan sebab wiladah, dengan sebab beranak. Bukan dengan sebab beranak. Tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi. Tiba-tiba ada dah darah. Maka darah tu kalau cukup syarat dia maka haid. Sebab tu dia kata benda fa haidun bi syartih. Maka darah tersebut dikirakan haid dengan syaratnya. Okey jelas. Dikirakan haid dengan syaratnya. Lakin tetapi lawi ibtada'a bihal haidu thumma ibtada'at alwiladatu in sahaba 'ala at-talqi hukmul haid. Maksudnya sekiranya perempuan tu didatangi oleh haid. Okey, sebelum tu datang dah haid. Kemudian berlaku wiladah, kemudian dia bersalin. Maka hukum haid ditarikkan ke atas darah sakit bersalin. Maksudnya kalau sebelum tu datang haid dah, lepas tu tubik darah, lepas tu rasa sakit nak bersalin, maka darah yang sakit nak bersalin dan darah yang bersalin saat itu semuanya ditarik kepada hukum haid. Hak ni kita bincang dah sebelum daripada ni. Betul tak gitu? Bincang lagi? Kita bincang dah kan? Kama taqaddamat al-isyaratu ilaihi fi fasl al-mustahadah. Sebagaimana apa yang telah lepas oleh isyarat kepadanya pada fasal mustahadah. Dalam fasal mustahadah kita sebut dah masalah ni. Okey, walhasil annahu la yatahaqqaqu kaunuhu nifasan illa bi arba'ati syurut. Dan kesimpulannya bahawa tidak nyatalah, tidak jelaslah keadaan darah yang keluar itu sebagai nifas. Maksudnya darah yang keluar saat itu tidaklah sebagai darah nifas illa bi arba'ati syurut, melainkan dengan 4 syarat. Apabila cukup 4 syarat ini barulah dikirakan darah yang keluar itu sebagai darah nifas. Kalau tak cukup 4 syarat, maka darah yang keluar tu bukan dikirakan sebagai darah nifas. Okey. Mana syarat? 4 syarat berarti molek ayyakuna khurujuhu ba'da faraghir rahim. Keluar darah saat itu setelah daripada kosong rahim, daripada kandungan. Walau 'alaqatan aw mudghatan qalat qabilatun innahuma aslun adami. Walaupun yang keluar saat itu adalah seketul darah atau seketul daging yang telah berkata oleh Qabilah. Qabilah ni bidang. Bidang kata kena innahuma aslun adami. Sesungguhnya kedua-duanya alaqah dan mudghah tu adalah asal anak Adam. Tu kita tak tahu, tapi tu bidang kata mengandung ngandung 3 minggu dah gini tu darah gini. Okey. Maka darah yang keluar setelah daripada keguguran seketul darah saat itu dikirakan sebagai darah nifas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ayyakuna qabla inqida'i 15 yawman min faraghir rahim. Darah saat itu keluar sebelum daripada selesai 15 hari daripada kosong rahim, daripada kandungan. Lepas daripada perempuan bersalin, lepas tu sebelum daripada 15 hari berhenti, tak ada darah, tiba-tiba datang darah, makalah baru darah nifas. Tetapi kalau lepas daripada salin tak ada darah sehingga 15 hari baru keluar darah, maka bukan darah nifas. Katanya fa in kana ba'da inqida'i 15 yawman, jika adalah darah tersebut keluar selepas daripada berlalunya 15 hari, falaisa binifasin wa innama huwa haidun. Maka dia bukanlah dikirakan darah nifas, tetapi ia adalah darah haid. Kita bincang dah ni. Okey, kita bincang dah. Yang ketiga, alla yatakhallala baina ad-dam al-awwali wath-thani aqallu tuhur. Tidak dicelahi di antara darah yang pertama dan darah yang kedua sekurang-kurang suci. Maksud sekurang-kurang suci berapa hari ni? 15. Jadi kalau ada dicelahi di antara darah yang pertama dengan darah yang kedua 15 hari ke atas, maka darah yang kedua adalah darah haid. Sebagai contoh,
Seorang perempuan lepas daripada bersalin, keluar darah selama 20 hari. Hari ke-21 berhenti sehingga hari ke-30, 31 datang balik. Jadi daripada hari ke-21 hingga 30, 10 hari, hari 31 datang balik, jadi bermakna berhenti berapa hari? 10 hari. Maka darah yang datang balik dikirakan darah nifas. Sebab berhenti tak sampai 15 hari. Berbeza dengan masalah dia datang darah selama 20 hari. Okey, dia datang darah selama 20 hari. Tiba-tiba berhenti selama 15 hari. 20 campur 15, 35. Hari ke-36 datang balik darah. Hari ke-36 bukan darah nifas. Darah dia? Darah haid. Sebab dicelahi di antara dua darah saat itu oleh sekuang-kuang suci. Katanya fa in takhallala bainahuma dhalik, sekiranya dicelahi di antara darah yang pertama dan darah yang kedua, dzalika demikian itu sekuang-kuang suci 15 hari, fathani laysa binifas, maka hak yang kedua adalah bukanlah ia nifas. Okey, boleh faham? Hak yang kedua bukan nifas. Tapi ni kalau berlaku dalam tempoh 60 hari. Hak yang berlaku dalam tempoh 60 hari begitu. Jadi kalau berhenti dah darah, tiba-tiba datang balik, kita kena tengok tempoh berhenti. Kalau cukup sekuang-kuang suci 15 hari, maka yang datang balik adalah haid. Kalau tak cukup 15 hari, maka yang datang balik adalah nifas. Okey, jelas tak? Yang keempat, ini 4 syarat. Ayyakuna dhalika fi sittin falau ra'at ba'daha walau bi zamanin yasir falaysa nifasa. Bahawa adalah darah tersebut dalam tempoh 60 hari. Kalau dia melihat lepas daripada tempoh 60 hari, walaupun bi zamanin yasir, masa hak yang sekejap aje. Masuk hari ke-61 masih lagi ada darah sebagai contoh, falaysa nifasan, maka bukanlah nifas. Dah yang darah lepas daripada hari ke-61 tak berdarah dia. Katanya thumma in wujida fihi syartul haidhi fa huwa haidun wa illa falah. Kemudian jika didapati kami guru. Kemudian jika didapati padanya akan syarat haid, maka ia adalah haid. Hak lepas daripada 60 cukup syarat haid. Wa illa fala, dan jika tidak cukup syarat haid maka bukan haid. Katanya wa yahrumu bin nifasi ma yahrumu bil haidhi kama taqaddam. Yang haram dengan sebab nifas setiap perkara yang haram dengan sebab haid seperti apa yang telah lepas. Sa' maksud dia sahifah. Sahifah maksud dia sahifah bukan surat apa? Tidak tulis itu. Kita teliti diri ya. Baik. Tengok dia muka surat sebelum daripada ni kita cek tak apa. Katanya al-mabhathu tsani, perbahasan yang kedua, fima yufariqul haid wan nifas, pada perbezaan di antara haid dan nifas. Katanya hukmun nifasi wal haidhi wahidun illa fi asya'a minha, hukum nifas dan haid adalah satu, melainkan fi asya', melainkan pada beberapa perkara. Maksudnya nifas dan haid sama je hukum dia. Cuma tempoh tu berbeza lah. Sebab definisi nifas lain daripada definisi haid. Hukum dia sama, melainkan pada beberapa perkara tak sama. Minha, antaranya hak tak sama ni, yang pertama annal haidha yata'allaqu bihil bulugh. Haid bergantung dengannya oleh balik. Maksudnya perempuan apabila datang haid menjadi tanda bahawa dia balik. Tapi perempuan yang datang nifas, dia bukan menjadi tanda dia balik. Faham? Tapi perempuan yang datang nifas, dia balik. Cuma bukanlah nifas tu menjadi tanda dia balik. Hak yang menjadi tanda dia balik benda kan haid. Benda keluar mani sebelum daripadanya sehingga dia mengandung. Okey, boleh faham? Sebab itulah tengok nombor 1 dia katakan wan nifas la yata'allaqu bihil bulugh. Nifas dia tidak bersangkut dengannya oleh balik, li thubutihi qablahu, kerana sabitnya balik qablahu qabla nifas bil inzali alladhi habilat minhu, dengan sebab keluar mani hak yang telah mengandung perempuan itu dari kerananya.
Okey, boleh faham? Jangan pula kata orang puan yang keluar darah nifas dia tak balik lagi. Bukan gitu. Kita kata nifas tu bukan menjadi alamat balik. Bukan kita kata perempuan yang keluar darah nifas tak balik. Perempuan yang keluar darah nifas balik, tapi alamat balik dia bukan kerana keluar darah nifas, bahkan kerana benda kerana keluar mani sebelum daripada tu sehingga dia mengandung. Okey, jelas. Jadi haid dia bergantung dengannya oleh balik, berbeza dengan nifas. Wal iddatu, dan bergantung dengan haid oleh iddah. Perempuan yang dicerai oleh suami ketika dia dalam keadaan haid, maka iddah dia adalah 3 kali suci. Iddah dia berapa kali? Berapa kali suci? 3 kali suci. Tengok, iddah ni adalah suci ni adalah perkara yang berada di celah-celah haid. Jelas? Wal istibra', dan haid dia bergantung dengannya oleh istibra'. Kalau dulu kita kata, contoh dulu kita ada hamba. Seorang amin dia beli hamba perempuan. Apabila dia beli hamba perempuan, maka dia boleh guna hamba perempuan tersebut. Maksudnya dia boleh bersetubuh dengan hamba perempuan. Sebab perempuan halal kepada lelaki, yang pertamanya dengan perkahwinan, yang keduanya dengan pemilikan hamba. Jadi amin boleh setubuh dengan hamba dia. Contoh je. Okey. Ketika seorang tu dia beli hamba, dia tidak boleh setubuh lalu, melainkan setelah daripada melalui proses istibra'. Okey, melalui proses istibra' sekali datang haid. Mesti kena sekali datang haid. Baik. Manakala iddah dan istibra' bagi perempuan yang mengandung adalah dengan bersalin, bukan dengan selesai nifas. Jelas? Sebab itulah dia katakan dia kata anna al-haidha yata'allaqu bihi al-bulugh wal 'iddatu wal istibra'. Yang keduanya, anna al-haidha tasqutu as-salatu bi aqallihi. Gugur sembahyang dengan sekurang-kurang haid. Sebab sekurang-kurang haid berapa hari? Sehari semalam. Okey, dalam sehari semalam ada tak sembahyang yang diwajibkan? Ada. Jadi perempuan datang haid, kalau sekurang-kurang haid sekalipun tetap gugur kewajipan sembahyang. Ada sembahyang yang digugurkan. Bi khilafin nifas, berbeza nifas. Oleh kerana sekurang-kurang nifas adalah satu lahzah. Okey, balik. Okey. Terima kasih banyak Jazakumullah khairah. Berbeza dengan nifas, fa innahu la yata'allaqu bihi dhalik, dia tidak bergantung dengan nifas. Oleh demikian itu, maksudnya tidak ada sekurang-kurang nifas menggugurkan kewajipan sembahyang. Tidak gitu. Sekurang-kurang nifas lama mana mi? Satu lahzah, 1 saat. Ada waktu sembahyang 1 saat je? Ada. Sebab dia kata li annahu, kerana sesungguhnya sekurang-kurang nifas, in wujida fil athna'i, jika didapati akan sekurang-kurang nifas, fi athna'is salah, fi athna'i waqti salah, di tengah waktu sembahyang. Pukul 3 orang puan tu keluar darah nifas 1 lahzah, maka faqad taqaddama wujubuha, maka sungguhnya telah terdahulu oleh wajibnya sembahyang. Tak? Sebelum keluar darah nifas dia tak sembahyang, wajib tak sembahyang? Wajib sembahyang. Orang kata wajib, kata tak pula. Apa tu makna? Baik. Katanya wa in wujida fil awal, jika didapati akan sekurang-kurang nifas fil awal. Mana fil awal ai fi awwali waqti salah, pada permulaan waktu sembahyang. Faqad lazimat, maka sungguhnya lazimlah sembahyang atas perempuan itu bil inqita', dengan sebab berhenti. Dekat 1 lahzah kah? Mari sekejap pun kaki berhenti pula. Jelas tak? Okay, habis. Al-faslu tsani, fasal yang kedua. Suwarul mustahadatu ataupun suwarul mustahadati fi nifas. Bentuk-bentuk perempuan mustahadah pada nifas. Perhati molek. Al-mabahathul awal, perbahasan yang pertama adalah fil mustahadati ghairil mutahayyirah, pada mustahadah yang bukan mutahayyirah. Katanya idza amara damun nifasi as-sittin, apabila
Okey, apabila berlalu darah nifas 60 hari ataupun apabila melepasi abara ni maksudnya melepasi darah nifas 60 hari. Sedangkan sebanyak-banyak nifas berapa hari Ming? 60. Tiba-tiba lebih daripada 60 keluar darah nifas tanpa berhenti. Kalau berhenti itu masalah lain. Ni darah nifas lebih daripada berapa hari? 60. Fahiya mustahadah, maka perempuan itu adalah perempuan mustahadah. Mustahadah fin nifas. Walaha, dan bagi perempuan itu nafsu ahkamil mustahadati sabiqah, diri hukum-hukum perempuan mustahadah yang lepas. Maksudnya samalah dengan mustahadah fil haid. Baik. Wa qad qassamtu hunaka qismain wa huna tuqassamu mithlaha. Dan sesungguhnya qussimat, boleh baca qussimat, telah dibahagi akan al-mustahadah hunaka di sana dalam bab haid dulu, qismain dibahagi akan dua bahagian, wa huna dan di sini tuqassamu dibahagi akan mustahadah mithlaha seumpamanya, maksudnya dua bahagian juga. Faham? Al-qismul awal, qism yang pertama adalah al-mustahadatu ghairul mutahayyirah, mustahadah yang bukan mutahayyirah. Walaha arba'u suwar, dan baginya ada 4 surah. Dan baginya ada berapa surah? 4. Jadi mustahadah ghairul mutahayyirah ada 4. As-suratul ula, surah yang pertama. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hari ni kita baca sebanyak ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung nanti kita akan bagi tahu dalam grup Telegram macam mana untuk kita sambung esok, InsyaAllah. Cuma untuk hari ni kita baca sini dulu, kita berhenti sini dulu untuk kita bagi ruang nak jawab sedikit soalan. Nak jawab soalan-soalan yang diajukan. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Soalan. Ada khilaf ke pada istiwa alafah sahaja yang kata bahawa bukan nifas lepas istiwa alafah sahaja? Ada khilaf gana-gana? Ada khilaf ke pada istiwa alafah sahaja yang kata bahawa bukan nifas lepas istiwa alafah sahaja? Okey, soalannya adakah ada khilaf ketika mana seorang perempuan saat itu mengalami keguguran yang keluar saat ni adalah alaqah, seketul darah. Katakanlah orang puang ni dia mengandung baru dalam sebulan lebih. Sebulan lebih. Tiba-tiba dia mengalami keguguran kerana rahim dia tidak kuat. Adakah darah yang keluar setelah daripada itu dikirakan sebagai darah nifas ataupun tidak? Okey, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, darah tersebut dikirakan sebagai darah nifas. Tetapi dia soalan dia adakah ada khilaf? Ana hak yang lepas adalah ana ingat rasanya ada khilaf. Di sana ada juga pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan ia bukan nifas, tapi ana kena pastikan dulu. Wallahu a'lam. Ustaz tanya, kalau darah keluar berterusan lebih 60 hari, kot-kot mana pun hari 61 tak boleh jadi nifas kan? Sebab darah nifas keluar setakat hari ke-60 je kan? Okey, ya, sebab tadi kan kita ada 4 syarat untuk dihukumkan darah itu sebagai darah nifas. Syarat yang keempat adalah darah yang keluar tidak melepasi 60 hari. Betul tak tadi? Ada tak syarat? Tadi kan kita kata ayyakuna dzalika fi sittin. Betul tak? Okey. Soalan dia tak sama kan dengan haid boleh berlaku pada hari ke-16. Betul. Dia tidak sama dalam masalah ni dengan masalah bahid. Tidak sama. Betul. Ya, 60 hari 60 malam. Maksudnya 61 boleh berlaku nifas juga. Anda kata sama ke Ustaz ni? Oh, silap. Tak sama. Anda silap. Anda tak fokus kepada soalan. Sebab anda cari ni. Kejap
Hak ni, hak yang saat ni tu masalah darah yang keluar selepas daripada alaqah. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebut lagu mana hukmus siqati fi nifas, hukum keguguran dalam bab nifas. ذهب الفقهاء إلى أن السقط ataupun إلى أن السقط الذي استبان بعض خلقه كأسبوع وغيره ولد تصير به المرأة نفسا لأنه بدء خلق آدمي بدء خلق آدميين. Maksudnya keguguran hak yang nyata dah, penciptaan dia, contoh ada jari dah sebagai contoh, maka perempuan ketika tu adalah perempuan nifas. Kerana keguguran hak yang telah nyata sebahagian daripada penciptaannya adalah dikirakan sebagai permulaan kepada penciptaan anak Adam. Katanya wa amma idza lam yastabin syai'un min khalqihi faqad ikhtalafa al-fuqaha'u fihi ala qawlain. Tetapi apabila tidak nyata penciptaannya, maka ketika itu ulama fiqh berbeza kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama di Syafi'iyyati. Okey, pandangan pertama pandangan Syafi'iyah, pandangan Malikiyah, bahawasanya darah yang setelah daripada tu dikirakan sebagai darah nifas. Kalaulah bidang khabar, hak tu sebenarnya adalah penciptaan anak Adam. Tetapi mengikut pandangan mazhab Hanafi, kalau tidak nyata daripada penciptaan anak Adam sesuatu pun, maka tidak ada nifas bagi perempuan tersebut. Okey. Jadi maksudnya permasalahan tu ada khilaf, wallahu a'lam. Okey, jelas. Ada soalan lagi? Tanya haid kan juga hari boleh berlaku dalam 16 hari. Kalau nifas 60 hari boleh tak berlaku dalam 60 hari? Dia dalam hari ke-61 tidak boleh berlaku nifas, sebab sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Tadi kita kemudakan syarat yang keempat, mesti darah saat itu berada dalam kawasan 60. Okey, jelas kan? Pengingaan tu kalau nifas berlaku siang hari, maksudnya hari pertama di sini, hari ke-61 siang hari tu dia kira 60 hari 60 malam dikira daripada kelahiran. Kira daripada kelahiran. Cukup 60 hari 60 malam. Kalau lebih daripada itu dah bukan nifas. Nanti kita akan tengoklah, kita akan tengok perbincangan panjang lebar lepas daripada ni. Tumpang bertanya, perempuan yang kedatangan nifas tetapi secara putus-putus wajib solat juga ke dalam tempoh nampak disebabkan putus-putus bukan? Di mana wajib solat ke atas perempuan yang haid ketika nampak? Perempuan yang mengalami nifas dengan secara putus-putus. Kita kata perempuan ni mengalami nifas secara putus-putus sebab kita tengok benda tu telah berlaku. Faham tak? Kita tengok, kita hukum secara keseluruhan. Selesai dah. Tetapi kalau kita ambil start daripada awal, maksudnya benda yang perlu dilakukan oleh perempuan, katakanlah dia datang darah nifas selama 20 hari, lepas tu darah berhenti. Lepas tu darah berhenti, dia kena mengambil hukum perempuan yang suci. Sebab akan datang dia tahu tu bid semula ataupun tidak. Okey, boleh faham kan? Kita kata putus-putus ni adalah sebab kita tengok hak siap dah, hak selesai dah. Sekarang ni perempuan ketika hari ke-21 darah berhenti, wajib dia kena mengambil hukum perempuan yang suci sebab darah tak ada. Apabila darah datang balik, kena tengok tempoh berhenti dengan datang balik saat ni tu. Cukup dah 15 hari, tak cukup 15 hari, maka datang balik adalah nifas. Tempoh hak berhenti tu dipanggil naqaq, dicelah nifas. Maka mengikut qaul as-sahbi dikirakan nifas. Mengikut qaul al-laqti dia mengambil hukum perempuan suci. Okey, boleh faham kan? Wallahu a'lam. Ustaz, jika adat haid berbeza tapi tersusun 2 kali, tapi sucinya tidak tersusun, 3-5-7, 3-5-7, tapi suci lain-lain. Nak ambil yang 3 hari bulan ke-7, dia nak ambil 3 ke ataupun 3? Wallahu a'lam. Tu kena jawab semua. Ada soalan lain? Ada. Okey, kalau tak ada dah, untuk hari ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah. Kita sambung semula
pada hari-hari berikutnya, insya-Allah kita akan bagi tahu dalam grup Telegram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ada satu soalan lagi. Tempoh sebanyak-banyak nifas, sebanyak-banyak haid dan sekurang-kurang haid itu secara tahdid atau takrib? Itu secara tahdid bukan takrib. Secara tahdid bukan takrib. Wallahu a'lam.